Okay, so untuk soalan ni, nampak kan yang cikgu share ni, nampak ke? Yang soalan tadi tu, nampak kan? Nampak. Okay. Okay, so cara dia, okay, kamu nak kena cari F mana yang kosong je Newton. So kalau nak tahu F mana yang kosong Newton ni ada kaitan dengan apa ni kosong Newton ni kalau force je. Maksudnya daya bersih dia kosong Newton ni. Ini tajuk tadi lah yang sama macam tadi tu, iaitu apa? Keseimbangan daya. Okay. Keseimbangan daya ni berlaku bila apa tadi? Kalau berlaku dalam keadaan apa? Sama ada statik ataupun dalam keadaan had laju seragam kan? Betul. Okay. So bila berlaku keseimbangan daya, dia punya daya bersih dia adalah kosong Newton. Daya bersih dia mana-mana objek yang berlaku keseimbangan daya, daya bersih dia kosong Newton. So kamu tengok dalam banyak A, B, C, D ni, yang mana daya bersih dia kosong Newton. Yang ni, yang kereta ni dia kata had laju dia berkurang. Ni bukan keseimbangan daya ni. Yang lori ni dia kata had laju dia bertambah. So yang ni pun bukan keseimbangan daya. Yang kapal terbang ni dia kata pecutan dia seragam. Kalau pecutan seragam keseimbangan daya ke? Tak. Tak. Dia kena had laju seragam. Yang train ni. Kereta api ni dia had laju dia seragam. So kalau ni dia berlaku keseimbangan daya. Masuk keseimbangan daya tu, contohnya kalau daya ke depan dia 500 Newton, yang ke belakang tu daya geseran pun 500 Newton. So daya bersih dia, kalau macam ni daya bersih dia 500 Newton tolak 500 Newton. Dapatlah Kosong. Kosong. So had laju seragam macam ni lah. Daya bersih dia kosong Newton sebab berlaku keseimbangan daya. Tu nama dia keseimbangan daya. Daya dia seimbang depan belakang. Faham ke? Faham. Faham. So bila daya bersih dia dah kosong Newton, so kamu masuk formula kat sini kan, formula yang apa, W sama dengan Fs ni. So daya bersih dia kosong Newton. Jarak ni tak kisahlah, jarak dia kalau 500 meter ke yang dilalui, walaupun had laju dia, walaupun jarak dia 500 meter, tapi disebabkan had laju dia seragam, jadi daya dia kosong Newton. Jadi kosong dapat 500, kosong, betul tak? Sebab itulah dia punya work dia kosong joule. Tiada kerja yang dilakukan. Sebab itulah jawapannya adalah C. Faham ke tidak? Faham ke? Faham. Okay, faham. Okay, next. Nombor 12. Okay, Raja 8 menunjukkan 2 kg bahan yang digantung pada spring yang berbeza P dengan Q. P ni spring dia diameter dia kecil. Q ni diameter dia besar. Okay, dia kata kedua-dua spring ni mempunyai panjang asal yang sama. Okay. Lepas tu dia kata apa? Graf mana yang menunjukkan hubung kait antara daya dengan pemanjangan. Okey, bila gantung 2 kg apa untuk spring P ni yang diameter kecil ni, kan diameter dia kecil, memanjang tak spring dia? Dia memanjang sikit je kan? Pemanjangan dia sikit je. Contohnya ni lah, ni contohnya ni panjang asal. Okey, ni panjang asal, cikgu buat panjang asal. Macam mana panjang, cikgu buatlah PO PO tu panjang asal. Okey, bila gantung dengan bahan 2 kg ni, nanti dia memanjang dia macam mana? Sekejap. Dia akan memanjang takat ni. Ni dia punya pemanjangan dia. Tapi kalau spring Q yang diameter besar ni, pemanjangan dia sampai sini kan? Lebih memanjang. Okey, spring mana yang nampak macam spring keras? Spring P ke spring Q? P. Spring P dia lebih keras
Dia lebih keras sebab itulah dia punya pemanjangan dia sikit. Setakat sini je. Tapi kalau Q, spring dia lembut. Bila spring dia lembut, tengok pemanjangan dia panjang sampai ke bawah. Okay, sebab Q ni diameter dia besar. Bila diameter dia besar, dia memang spring dia spring lembut lah. Okay, jadi graf mana yang sesuai? Ya, kamu jawab apa ni? Okay, jawapan A. Betul. Okay, cara nak tengok macam mana? Okay, kamu tengoklah. Ni 2 kg, ni 2 kg sama. So kalau 2 kg daya dia kita anggaplah kat sini 20 kan, 20 Newton. 2 kg 20 Newton lah. So kamu tengok ni. Ini. Sekejap. Tak boleh lah letak kat situ. Cuba letak kat sini lah. Okay, cuba letak kat sini. Ni 20 Newton. So sini. Sini. Ni X. X tu apa? X tu mewakili pemanjangan. So tengok Q. Q ni pemanjangan dia lebih kan daripada P tu lah. Ni untuk Betul. okey, contohnya P ni cikgu buatlah pemanjangan yang ni 2 cm. Ni cm Lepas tu yang Q ni cikgu buatlah 10 cm. So kalau Q untuk 20 Newton ni, Q pemanjangan dia 10 cm. Tapi kalau P untuk 20 Newton pemanjangan dia 2 cm. So jadi graf yang betul-betul mewakili soalan ni adalah graf A. So betul lah dapat A. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okay. Okay, next. Soalan 13. Kenapa tayar dia lebar? Okay, kawan kamu jawab untuk kurangkan tekanan. Okay, betul. Ni pakai formula apa ni? Pressure sama dengan apa? Tekanan, force, daya bahagi dengan area, luas. So kenapa tayar dia nak kena lebar? Kenapa luas dia nak kena lebar, besar? Area dia nak kena besar supaya pressure, tekanan dia rendah. Rendah. Ni hubungan apa kita panggil ni? Songsang. Berkadar songsang. Okay, next 14. Perbandingan manakah yang betul tentang tekanan? Ni dah masuk tajuk tekanan ni. Okay. Sekejap. Okay, tekanan ni kita boleh pakai formula tekanan. Ni bukan tekanan yang tadi tu, ni tekanan yang cair ni. So tekanan P, pressure sama dengan H. H tu apa? Height Kedalaman. Ya, kedalaman H. Lepas tu rho. Rho apa rho? Ketumpatan. Ya, ketumpatan. Lepas tu G. G apa G? G apa? G apa? Tak tahu. Gravity. Ya, G gravity. Okay, so apa hubungan antara tekanan ni, pressure ni, tekanan dengan rho? Rho ni ketumpatan. Okay, rho ni ketumpatan Ni ketumpatan. Yang P ni pressure ni tekanan. Okay, apa hubungan dia orang? Hubungan dia apa? Berkadar. Hubungan apa ni? Respon. Ya betul, hubungan berkadar langsung. Okey, so bila hubungan berkadar langsung, kalau ketumpatan dia bertambah, tekanan pun bertambah. Okey, jadi antara minyak masak ni dengan air, siapa yang ketumpatan dia lebih besar? Air ke minyak? Air. Air ketumpatan dia besar. Minyak ketumpatan dia rendah. Sebab bila kamu letak air dengan minyak, baru kamu campurkan. Ni air. Okey, ni minyak. Kan minyak terapung atas air. So minyak ketumpatan rendah lah. Okey, air ketumpatan dia tinggi. So ni air. Jadi, so kita tengok air lah sebab air ketumpatan dia tinggi, tekanan dia lebih tinggi. Okey, sekarang kita tengok air. Okey, antara X dengan W, mana tekanan dia lebih tinggi?
Ni nak pakai formula. X. Ya. X. Ya betul. X ni tekanan dia lebih tinggi. Sebab apa tu pakai formula sama juga. Tekanan sama dengan H rho G. So hubungan antara tekanan dengan apa? H. Kedalaman. H tu kedalaman. Hubungan dia pun berkadar langsung. So kalau kedalaman dia bertambah, tekanan pun bertambah. Betul tak? Kan? So Betul. X ni lebih dalam. So bila X ni lebih dalam, so tekanan dia dia kedalaman dia bertambah, so tekanan dia lebih tinggi lah ni. So ni lebih tinggi. So pressure dia lebih tinggi. Okey. Dia suruh buat apa? Pembandingan. Okey, jadi pressure X lebih tinggi daripada mana pula? Okey, kenapa kawan-kamu jawab C? Okey, siapa jawab C ni? Ni soalan nombor berapa ni? 14. 14 siapa lah? 14. Mana 14? Auni. Adakah Auni kat sini? Auni ada tak? Ada kan? Ada. Auni, kenapa jawab C? Kenapa jawab C Auni? Kenapa pressure X lebih besar daripada pressure Z? Oh Auni. Auni ada ke? Ada. Auni ada yang respon Auni. Auni boleh respon ke Auni? Okay, Auni. Okay, tak ada pula si Auni ni. Mic dia rosak kot. Mic dia rosak, okay. Tak apa, mic rosak boleh check dekat situ. Boleh type. Boleh buat chatting kat situ. Type. Tak type pun, adakah dia tertidur? Auni. Dengan typing. Dia tengah typing Tak ada pun. Tak apalah. Okay. So Auni jawab ni betul lah C. Okay, pressure X ni lebih besar lah daripada pressure Z ni. Okay, pressure Z ni rendah. Sebab apa? Sebab minyak masak kan. Bila minyak masak, ketupatan dia rendah. Bila ketupatan dia rendah, tekanan dia pun rendah. Sebab hubungan dia berkadar langsung. Okay, yang W dengan Y ni apa benda pula? W dengan Y ni kalau kamu perasan, dia betul-betul atas permukaan. W ni betul-betul atas permukaan air, Y pun dia betul-betul atas permukaan minyak masak. So dia tak ada kaitan dengan kedalaman. Dia macam tak ada kaitan lah dengan kedalaman sebab dia betul-betul berada di atas permukaan kan. So ini W dengan Y ni dia lebih kepada, dia tak ada kaitan dengan kedalaman cecair. So dia lebih kepada tekanan atmosfera. So sebenarnya ni tekanan atmosfera ni, W dengan Y ni, dia berada di atmosfera. Dia tak ada kaitan dengan kedalaman. Faham ke? Faham ke tak? Okay, so di situ sebab tu lah PW sama dengan PY, okay? Tapi yang PX ni lebih daripada PZ. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, next. Okay, berapakah nilai H jika tekanan gas dia 82 cm mercury? Okay, ni kalau pakai formula apa ni? Kalau ni gas. Lepas tu atmosfera dia yang ni lah, ni atmosfera dia. Kamu tengok gas ni, isi padu gas ni dia lebih banyak kan daripada isi padu yang dekat atmosfera ni kan. So kalau kalau nampaklah pressure gas dia kalau lebih banyak daripada pressure ATM ni, atmosfera ni, maksudnya pakai formula apa ni? Pakai formula, sekejap kenapa hang ni? Okay, cikgu guna ni hang. Sibuk lah tak boleh. Ya Allah, sekejap Kenapa tak boleh tulis buat ni? Okay dah.
Okay, so pressure, sekejap. Okay, so pressure gas dia sama dengan pressure atmosfera tambah dengan H. H tu height lah, height of column. Apa ketinggian turus merkuri. Ni ketinggian turus merkuri. So kalau pressure atmosfera berapa? Dia dah katakan pressure atmosfera, tekanan atmosfera ni 76 kan. 76 cm merkuri. Tambah berapa H ni supaya pressure gas dia berapa? Dia kata pressure gas ni 82 82 cm merkuri ni. So 76 tambah berapa? Mestilah 76 tambah 6. Faham ke? So betul Faham. 76 tambah 6 82. Okay, betul. Okay, kalau cikgu lukis gambar macam ni lah. Ini kalau pressure gas dia nampak macam lebih banyak daripada pressure atmosfera. So pakai formula ni tambah. Okay, waktu bila kalau nak pakai formula tolak? Formula tolak macam ni Okay, cikgu buat ni kelelalan dasar bulat macam ni, macam ni. Okay, macam ni, macam letak U kan. Okay, kalau cikgu buat pressure gas dia, kalau macam ni pressure gas dia banyak. Ni cikgu buat pressure gas dia sikit sini. Lepas tu ni dia punya atmosfera dia banyak. So cikgu buat macam ni lah, atmosfera dia banyak daripada ni. Gas. Ni gas macam ni. Okay. Kalau macam ni macam mana? Nak buat macam mana ni? Kat sini kamu nampak kan? Yang ni gas. Ni, sekejap. Okay, kalau macam ni kamu nampak pressure gas dengan pressure ATM ni, pressure gas ni dia macam lebih sikit. Compare dengan pressure ATM ni dia macam banyak. Banyak daripada gas. So kalau pressure gas tu sikit daripada pressure ATM, kamu buatlah formula tolak. Faham tak? Faham ke? Faham. Lepas tu H dia pula kat sini. Inilah dia punya height of ketinggian turus merkuri dia kat sini. Ni pula ketinggian. Kalau yang ni ketinggiannya kat sini kan. Kalau tolak ni ketinggian merkuri dia yang kat sini. So kalau cikgu buat ni 2 cm. So kamu pun nak kira pressure gas ni berapa. Jadi pressure atmosfera ni 76 kan. 76 cm merkuri tolak dengan ni 2 ni 2 cm merkuri. So dapatlah berapa? 76 tolak 2. Dapatlah 74 cm. 74. So ni kalau macam ni operasi tolak. Okay, kalau pressure gas dia kamu nampak macam lebih banyak daripada yang ATM ni. Tapi kalau kamu nampak lebih banyak pula silap. Tadi apa ni kalau kamu nampak gas dia lebih sikit daripada ATM, kamu buat tolak. Okay, kalau gas dia nampak sikit daripada yang ATM ni, atmosfera ni. Tapi kalau kamu nampak gas dia macam banyak daripada ATM ni, kamu buat apa? Tambah. Ni cikgu bagi tips. Faham ke tips ni? Supaya kamu ingat. Ke tak faham cikgu punya tips ni? Faham ke tak? Faham. Faham. Faham Ustazah. Faham. Selalunya soalan macam ni budak malas nak jawab sebab ni dia macam banyak benda nak kena ingat. Tapi sebenarnya cikgu bagi tips macam tu je. Kalau nampak gas tu lebih banyak daripada ATM, buat tambah. Tapi kalau nampak yang gas ni sikit daripada yang ATM ni, kamu buat tolak. Macam tu je lah. Okay, next. Nombor 16. Ini prinsip apa ni? Boleh angkut barang apa semua ni? Ini dia pakai. Pascal. Ya betul, prinsip Pascal. Okay, prinsip Pascal kata apa? Ni pun prinsip Pascal juga kan? Ni prinsip apa ni? Ni pun Pascal juga ni. Okay. Prinsip Pascal, dalam prinsip Pascal dia kata apa? Dia ada ombor kecil dengan ombor besar. Ingat tak? Prinsip Pascal. Mana ombor kecil lah dalam ni? Cikgu tak nampak mana ombor kecil. Adakah ni ombor kecil? Ni kot Ni ombor kecil.
Lepas tu ni ombor besar, tu mana ombor besar? Okey. Cuba korang tengok kat mana ombor besar. Mesti lah area sini tu lah. Dia pindah secair, area sini lah sebenarnya. Okey, so prinsip Pascal maksudnya apa? Dia perlukan daya yang kecil. Okay, dia perlukan daya yang kecil. Kan, pakai kaki je kan, nak break kan, guna kaki je. Kaki. Break macam tu je, daya kecil. Tapi dia boleh menghasilkan daya yang besar untuk apa? Cengkam tayar ni, betul tak? Okay, so ni kita pakai prinsip Pascal. Faham ke? Tapi dengan syarat dalam prinsip Pascal ni, tekanan di bahagian ombor kecil ni, okay, sama dengan tekanan di bahagian ombor besar ni. Okay, tekanan dalam sistem ni semua sama, okay. Tekanan dipindahkan dalam sistem ni sama nilai dia. Jadi jawapannya ni lah, tekanan dipindahkan seragam. Faham ke tidak Faham. Faham. Faham tekanan dia sama. Yang lain, yang sini daya kecil, dia akan hasilkan daya besar. Tapi tekanan dia sama. Okey, tu yang ada formula apa? P sama dengan apa? P sama dengan F per A kan? So tu yang ada yang ni P1 sama dengan P2. Okey. So maksudnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey. So pakai formula ni kan? Ingat tak formula ni, prinsip Pascal ni? Ingat kan? Ingat. Ingat. Okey, next 18. Okey, ni apa-apa objek yang kamu tenggelam dalam air ni kita panggil prinsip apa ni? Siapa ingat prinsip apa? Respon. Archimedes. Ya, betul. Prinsip Archimedes. Okey. So, prinsip Archimedes kata, bila kamu tenggelamkan bongkar kayu ni, nanti air ni akan keluar, okey? Air ni akan keluar. Okey, kalau kamu, asalnya objek ni berapa? Asalnya objek ni ketinggian dia 4 cm 4 cm. Okey, kalau kamu tenggelam sikit demi sedikit, okey, air dia keluarlah. Okey, mula makin lama kamu, makin dalam kamu tenggelam, makin banyak air tu melimpah ruah. Betul tak? Kan? Betul. Okey. Masa kamu tenggelam blok tu, kalau kamu tenggelamkan sikit, air dia sikit lah yang keluar. Tapi kalau tenggelam lagi dalam, lagi banyaklah air keluar. Sampailah satu tahap, sampai satu tahap kamu dah tenggelamkan blok tu sepenuhnya. Sepenuhnya macam ni kamu dah tenggelamkan. So air dia keluar, contohnya air keluar dia, contoh air isi padu air yang keluar tu 50 cm padu. Okey, walaupun kamu dah tenggelam banyak ni, okey. Tapi kalau kamu tenggelamkan lagi sampai ke bawah ni kamu tenggelamkan lagi blok tu sampailah blok tu kat sini. Isi padu air yang keluar tu masih sama juga, 50 cm padu juga. Faham tak? Sebab tu lah jawapannya adalah sebab tu jawapannya D. Okey? Kalau kamu tenggelamkan blok makin sikit, okey, jadi isi padu air tu bertambah sampailah kamu dah tenggelam blok tu 4 cm. Okey, isi padu air dia contohnya dah sampai maksimum dah dekat 50 cm padu. Lepas tu kamu nak tenggelamkan lagi blok tu sampai 5 cm, 6 cm sampailah ke bawah bika. Isi padu air dia masih sama juga. Okey, 50 cm padu juga. Dia bukannya macam ni makin bertambah kedalaman tenggelam, makin bertambah isi padu air, tak. Dia sampai dia dah fully 4 cm tenggelam macam ni pun, ni dah maksimum dah isi padu air yang terkeluar. So kalau kamu pergi dia tenggelam ke bawah lagi pun, still juga isi padu air yang sama 50. Faham tak prinsip Archimedes ni? Faham. Okey, faham. Okey. Next, 19. Ini apa benda ni? Termometer. Bila kamu sakit, sukat dengan termometer. So badan kamu panas, contohnya badan kamu panas berapa? 39 darjah Celsius.
So dia pergi kat termometer, nanti haba ni yang 39 darjah Celsius punya suhu ni, haba tu dia akan dipindahkan masuk ke dalam termometer ni. Dan termometer pun akan tunjuk suhu 39 darjah Celsius. Betul-betul sama dengan suhu badan kamu tu. Itu maksudnya bila suhu badan kamu 39, suhu termometer pun 39 kan, suhu dia dah sama. Bila suhu dah sama, kita panggil apa ni kalau suhu dah sama ni? Kita panggil Seimbangan terma. ya, keseimbangan terma. So keseimbangan terma ni berlaku apabila dua objek yang bersentuhan, suhu dia dah jadi sama. Okay, faham? Okay, next 20. Ni ais melebur. Ais melebur ni takat apa ni? Ni takat lebur. Ni air mendidih. So ni takat didih. Takat lebur apa suhu takat lebur? Respon takat lebur apa? Kosong. Okey, 0 darjah Celsius. Takat didih? 100. Okey, 100 darjah Celsius. So, bila buat graf, kan ingatkan graf ni yang macam tangga ni. Okey, yang ni apa? Yang ni pepejal. Yang ni apa? Melebur jadi cecair. Lepas tu yang ni gas. So kat sini lah dia punya, cikgu salah. Sekejap. Oh, dia start daripada ais . Kalau ais, graf dia lain sikit lah. Dia naik juga cuma dia, sekejap . Macam ni . Ini sebabkan takat lebur dia kosong. Ini suhu . Ini suhu darjah Celsius. So kosong, so start dari sini lah. Sekejap . Cikgu pakai marker pen. Marker pen pula. Pen ni. Okey, macam ni lah. Okey. Dia naik macam ni. So yang ni ais, pepejal. Lepas tu dia melebur jadi cecair. Lepas tu dia panas lagi dia jadi gas. So yang tetap ni, yang nama dia yang tetap ni takat apa? Ni takat lebur, okey. Takat lebur. So takat lebur adalah 0 darjah Celsius. Lepas tu kalau cecair pergi gas, ni kita panggil takat didih. Takat didih ni, cikgu buatlah ni 100 darjah Celsius. Faham tak? Jadi so apa jadi waktu takat lebur dengan takat didih ni? Takat lebur ni suhu dia seragam. Okay, takat didih pun suhu dia pun seragam. Sebab itulah jawapannya A. Boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Boleh. Okay, jangan habis dah. Cikgu cover form 4 je tau, sampai 25 soalan je. Lepas tu form 5 kita sambung hari Boleh. sini pula, silap Selasa. Okay, 21. Hukum gas manakah yang menggunakan set radas di atas? Okay, kawan kamu jawab apa ni? Charles law. Ya ke? Charles. Jangan. Ya betul, hukum Charles. Hukum Charles. Okay, macam nak tahu ni. Okay, cikgu tanya. Hukum Bohr, formula dia apa? Siapa ingat hukum Bohr? Formula dia? Saya ingat. Hukum Bohr, P1 V1 sama dengan P2 V2 kan? So ni ada berkaitan dengan apa ni? P tu pressure tekanan dengan V tu volume, isi padu. Ni ada berkaitan dengan tekanan dengan isi padu. Sekarang ni ada tak alat untuk ukur tekanan dalam eksperimen ni? Nampak tak alat untuk ukur tekanan? Selalunya alat yang ukur tekanan ni dia pakai alat apa? Tolok apa kelas? Tolok Borden kan? Boron. Tolok Borden ni. Okey, ada tak alat tolok Borden ni? Tolok Borden tak ada kan? Bila tak ada? Tak ada. Maksudnya tiada tekanan lah dalam yang dikaji kat sini. So tiada tekanan yang dikaji, okey? Tiada tekanan yang dikaji dalam ni. So hukum Bohr bukan. Hukum tekanan pun formula dia apa? P1 per T1 sama dengan P2 per T2.
Ya, P pun ni pun berkaitan dengan tekanan kan, pressure, T pun suhu. T suhu. Ni pun ada kaitan dengan tekanan, tapi disebabkan dalam eksperimen ni tiada tolok Boden, so memang dia tak ada tekanan dalam ni. Sebab tu jawapan dia hukum Charles. Sebab hukum Charles formula dia apa? V1 per T1 sama dengan V2 per T2 kan? Betul. So V tu apa? V tu volume, isi padu. T tu suhu, temperature. Dia tak ada kaitan dengan tekanan pun. Sebab tu kat sini tak ada tolok Boden untuk ukur tekanan. Yang ada isi padu, ni isi padu tu volume lah. Volume apa ni? Volume udara yang terperangkap dalam salur kaca ni. Okey. Ni sebenarnya ada salur kaca kat sini. Udara yang terperangkap tu yang kita ukur volume dia, isi padu dia. Lepas tu suhu, kan ada temperature. Sebab tu pakai apa? Penundu bangsa ni untuk apa, suhu. Faham ke tak? Faham. Faham. Okay, next. Kejap 22. Okay, berapakah sudut biasan? Dia dah bagi dah indeks biasan dia 1.50. Okay, apa formula nak kira indeks biasan? N sama dengan apa? Sin apa plus? Respon. Ya, betul. Okay, jangan duduk tulis. Okay, indeks biasan N sama dengan sin I. Okay, dengan bahagi dengan sin R. I tu apa? I tu sudut 7. R tu sudut biasan. Tapi dengan syarat, dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Sudut 7 tu mesti berada di medium yang kurang tumpat. Lepas tu yang sudut biasa ni mesti berada di medium yang lebih tumpat. Ni syarat dia. Baru kita boleh guna formula yang ni. Okay. So sekarang ni kamu tengok. Berapa sudut 7 ni? Akhirnya sudut biasan. Sudut 7 dia berapa? Respon sudut 7 dia berapa? Bukan Ridwan. 30 ni bukan sudut 7. Sudut 7 tu dia mesti sebelah dengan garis normal. Ni garis normal. So sudut 7 dia sebelah garis normal. 60. 60. Okay, ni 60 darjah. Ni kamu nampak macam sudut tegak tolak ni sudut tegak 90 kan. Sudut tegak 90. Jadi 90 tolak 30, 60 lah. Okay. So, okay, sudut 7, 60. Jadi sudut 7, 60 darjah ni berada di udara. So, medium kurang tumpat. Then sudut biasa berada dalam bongkar kaca lebih tumpat. So, boleh pakailah formula ni. Okay, boleh pakai. Jadi, indeks biasa. Kenapa ni? Tiga ni. Baik. Okay, so indeks biasa dia dah bagi dah 1.50. Okay, 1.50 bahagi dengan sin sudut 7, 60 darjah bahagi dengan sin R. Okay, so boleh cari kan sin R. Jadi sin R darab dengan 1.50 sama dengan sin 60 darjah. So sin R sama dengan sin 60 bahagi dengan 1.50. Dapat berapa ni? So sin R, sin 60 bahagi dengan 150. Dapatlah berapa? 0.55 apa? 0.5773 kan? So kalau nak cari R sahaja, tekan apa? Tekan shift. Dapat apa? Shift sin. 0.5773. Dapatlah 35 darjah. So betul. Sudut biasa yang ni 35 darjah. Okay. Boleh ke? Faham Boleh. ke tak? Okay, faham. Okay, next. 23. Ni dah buat dah soalan ni. Keluar dalam soalan essay MSM yang dulu kita buat tu kan. So, ni ada kaitan dengan apa ni? Nak buat prisma dia. Susunan yang betul.
Ya, jawapan dia D, betul. So cahaya tu dia masuk kat prisma ni. Lepas tu bila sini dia tak bias tapi dia akan apa? Dia akan gimana ni? Dia pergi sini Sekejap ah. Dia pergi sini. Lepas tu ni dia pergi sini. Lepas tu dia pergi sini. Lepas tu dia keluar. Dia masuk kat mata kamu, betul tak? Ni mata kamu. Cahaya masuk dalam mata. So ni nama dia konsep apa ni? Pantulan dalam penuh. Ya, betul. Pantulan dalam penuh. Okey, macam itulah. Okey. 24. Apakah yang berlaku kepada image jika jarak objek kurang daripada jarak fokus? Ni fokus, ni titik fokus Ni titik fokus ke C ni kita panggil jarak fokus. Okey, ni kita boleh guna yang cikgu bagi tips tu, ingat tak? Apa tips dia, ingat tak? Siapa ingat? Tak ingat ke? Kata cembung, kata cekung tu nak bagi senang ingat tu macam mana? Nama apa nama pakcik tu? Ridwan. Pakcik pula. Okey. Ridwan, Risau, Rimau, Vu. Vum vum. Boom. Yang kata cekung ni apa? Void. Wood. Okey, so untuk Ridwan ni maksudnya objek dia berada lebih daripada 2F. Yang ni pula objek dia berada pada 2F. Yang ni objek dia berada antara F dengan 2F. Yang ni objek dia berada pada F. Ini objek dia berada kurang daripada F. So soalan kata kalau kurang daripada jarak fokus. Maksudnya objek ni jarak fokus. So kalau kurang daripada jarak fokus maksudnya objek dia kurang daripada F lah. Yang ni lah dia. So kalau kurang daripada F kita panggil apa ni? Virtual. Ni apa? Upright. Ni magnified. Virtual apa virtual? Virtual tu maksud dia apa? Maya. 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 Upright. Tegak. 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 Besar. So jawapannya Maya. Okey, betul. So image dia Maya. Okey, habis dah? Habis dah? Okey. Less than 1 minute dah. Alamak. Okey, 25. Ni kata cekung. Bila kata cekung dia fungsi dia apa? Mencapahkan